Sebab biasanya kalau anda buat bengkel Photoshop, anda buat dalam masa 2 hari. Kiranya daripada pagi sampai petang, lepas tu next day pagi sampai petang. Kiranya pukul 8, pukul 9 sampai pukul 5 lah. Biasa nak buat macam tu. Tapi kali ini kita cuba untuk pendekkan masa. Kita ambil masa 1 hari saja, pagi sampai malam. Tapi petang tu kita rehat lah. Okay, jadi kalau kita ambil masa yang lama, yang 2 hari tu, saya boleh guide satu-satu. Kiranya kalau saya akan expect ataupun saya harapkan antum semua yang dengar ni turut buat bersama saya. Kiranya dia akan jadi 2 hala communication lah. Tapi disebabkan waktu yang diberikan agak orang kata agak pack, jadi mungkinlah antum boleh tengok dulu ataupun dengar dulu apa yang saya ajar. Kalau rasa benda tu perlu dicatat, antum catat, dan lepas habis sesi pertama, ana akan bagi kerja rumah dan dimintalah untuk antum semua sila buat kerja rumah tu. Kerja rumah tu simple je. Apa yang ana ajar, ana akan minta untuk korang recreate balik, buat balik supaya kita nak tahulah antum ni ada masalah tak masa buat poster. Sebab kita tak boleh expect peserta untuk buat teruslah masa program ni, takut dia ada tertinggal lah. Sebab Photoshop ni dia nampak simple. Tapi kalau orang tu yang baru nak belajar Photoshop, dia agak mengelirukan. Jadi gitulah, sediakan pen dan kertas lah untuk catat apa yang nak diajar lah. Okay. Tanpa kita berlama-lama lagi, boom. Kita habis pukul 11 ke, 11.30 ke pukul 12? Ni, AJK. Ana tak ingat lah, 11 ke 12 ke 1? Okey, sebelum JK jawab tu, semua dah bersedia ke? Kalau dah bersedia boleh tulis bersedia. Tulis 1 pun boleh. 1 boleh, bersedia boleh. Okey, supaya kita nak tengoklah. Okey, dah ada yang bersedia, Okey. Kalau bengkel-bengkel sebelum ni akan okey. Ya, akan habis pukul berapa tu? Akan habis pukul 11.30, lepas tu 15 minit untuk sesi soal jawab. Okey. Tapi Ana lagi suka kalau antum yang jenis orang kata dah pernah pakai Photoshop, kalau dia ada soalan terus masa bengkel ni pun boleh tanya juga, boleh mencelah lah. Sebab kita nak two way communication tu lah. Tapi kalau terlalu banyak persoalan, gitulah, takut mengganggu lah. Tapi kalau setakat 5-10 dalam masa 10 minit tu boleh lah. Okey, insyaAllah kita akan terus, banyak yang dah bersedia satu-satu semua ni. Okey, semangat. Okey, kita akan, sekejap saya share screen mana? Share screen. Okay, sorry. The entire screen, a window. Okay, semua nampak? Okay, ni adalah yang dikatakan sebagai Photoshop lah. Bila antum buka Photoshop, ni adalah muka depan lah. Dan versi kalau antum download yang Ana bagi tu adalah versi 2020. Yang ni lah, yang Ana tengah guna sekarang ni adalah versi 2020. Jadi dia punya layout dia macam ni lah. Kalau antum menggunakan versi yang agak lama, contoh CS5, CS4, CC dan sebagainya, dia akan jadi lain sikit lah dia punya layout awal ni. Ini adalah antara poster ataupun template yang Ana dah buat. Seperti yang Ana beritahu tadi, Ana ada masuk beberapa NGO, ada masuk Mahat Tahfiz ni untuk Mahat Tahfiz lah. Yang apa, Ustaz Mak punya, Mahat Tahfiz Mandarin. Okay. First, kita akan cuba buatlah kita punya kertas. Jadi tekan tepi ni, sekejap. Ana buka magnify sikit. Magnify. Oh, dia tak nampak sekejap. Ana stop share screen sekejap. Entire screen. Okay, ada magnify bawah ni. Jadi kalau tulisan kecil-kecil, nanti antum tengok bawah ni lah apa yang Ana cuba untuk ni lah, untuk fokuskan. Okay, first kita tekan create new. Ni atas ni.
Okey, jadi bila kita nak buat Photoshop, benda pertama yang akan dia tanya adalah berkenaan mengenai saiz kita punya poster. Kalau biasa, kalau kita berada dekat UiTM, biasa kita akan buat poster saiz A4 sebab kita nak print, kita nak edar poster tu. Tapi disebabkan sekarang ni, orang kata kita berada di rumah, jadi kita tak nak menggunakan saiz A4 sebab saiz A4 ni dia ada keburukannya sikit, iaitu kalau kita nak post dekat Instagram, dia akan, alhamdulillah, dia akan crop lah atas bawah. Jadi tak apa, Ana ambil je saiz A4 ni. Kalau nak tukar boleh tukar dekat sini, dia punya saiz lah. Kalau nak tahu saiz A4, A3 apa semua tu, berapa saiz dia, boleh google lah. Sekejap, contoh. Allah. Ni nanti kalau antum nak buat poster untuk FYP ke, nak tolong sahabat buat poster ke, tekan je poster size. Okay, ni dia akan terangkan lah. Allah. Ni pun boleh. Sekejap, mana yang lagi okey? Ana ada nota tu, nanti Ana bagi nota anda. Okay. Ni pun boleh. Antum boleh tengok sini lah. Kalau saiz A4 ni dia punya dimension dia lah. Milimeter ada, inci ada. Okay, kalau nak buat saiz lain pun boleh. Okay, jadi inilah dia punya saiz. Ini adalah dia punya unit lah. Milimeter atau sentimeter. Okay, untuk resolution, kita akan setkan resolution kepada 300. Ni fix lah, 300. Dan color mode kena pastikan dia RGB. Okay, ni untuk kita buat poster. Contohlah nanti kalau kita dah buka SEM baru, kita dah boleh pergi ke UiTM, mungkin pihak JK nak buat orang kata banner atau banting. Jadi kita kena tukarlah dua benda ni. Resolution kita daripada 300 kita akan tukar kepada 72. Dan color mode daripada RGB kita akan tukar kepada CMYK lah untuk post, untuk banner dengan banting. Sebab kalau kita guna RGB juga, kita akan nampak warna dekat banner banting kita tu akan bertukar. Kalau kita set dekat Photoshop warna biru, dia akan keluar warna hijau. Kalau kita set warna hijau, dia akan keluar warna purple. Kalau kita silap set ni lah. Sebab printer ataupun printing dekat luar sana, dia masih lagi menggunakan kod color CMYK. Jadi kalau antum nak print post banner ataupun banting, kena pastikan ni lah, setkan color mode kepada CMYK. Untuk resolution pula, kenapa kita kurangkan dia kepada 72? Seperti yang kita tahu, banner dengan banting dia punya saiz adalah besar lah. Jadi kalau kita tetapkan 300, antum akan dapati masa antum nak edit poster dekat Photoshop, dia akan jadi sangat lag lah. Akan jadi banyak sekat-sekat sebab dia terlalu besar resolution dia. Okay, untuk tinggi dengan lebar ni antum boleh pilih sendirilah. 1 kaki 2 inci. Kalau nak buat banting 2 kaki kali 6 darab lah, 2 darab 12 24. 6 darab 12 72 inci kalau tu guna inci, 72 inci. Okey. Jadi kita sekarang ni kita nak buat poster biasa je, kita ambil A4 create. Okey. Untuk poster untuk Instagram dia ada dia punya size sendiri, tapi Ana biasanya Ana akan gunakan A4 je, lepas tu Ana akan crop lah. Okey. Ni adalah apa yang antum akan nampak bila antum buka Photoshop. Dan mungkin bila antum buka Photoshop bukan macam ni rupa yang antum dapat. Mungkin dia punya layout dia mungkin macam ni, agak-agak complicated lah, ataupun mungkin macam ni, ataupun mungkin macam ni. Dia lain, dia setiap orang dia mempunyai preset yang lain. Tapi tak apa, Ana akan ajar macam mana nak buat preset yang paling mudah ataupun untuk tak mengelirukan lah. Kalau kita tengok sini terlalu banyak button, kalau bagi orang kata beginner, dia tengok terlalu banyak ni dia akan jadi terkejut lah. Mana satu nak tekan, jadi dia confused. Last kali dia tak nak guna dah Photoshop. Jadi tak apa, Ana akan ajar. Okay, first kita tengok ada beberapa bahagian dekat Photoshop kita. Kita ada bar menu belah atas ni. Kita ada toolbar ataupun peralatan belah kiri. Dan kita ada option lah, properties dekat belah kanan. Okey. Yang kita boleh adjust adalah yang belah kanan lah. Biasa yang belah
atas dengan kiri kita ni sama je untuk Photoshop, kecuali yang belah kiri ni dia terangkat macam tu. Antum boleh tekan je, lepas tu pergi ke tepi, pastikan dia ada biru, lepas dia akan attach lah ke sebelah kiri. Okey, yang sebelah kanan ni kita akan cuba kurangkan supaya antum tak orang kata terkejut lah bila nak gunakan Photoshop. Jadi cara untuk kurangkan ataupun nak buang, kita akan buang semua dulu, lepas tu kita akan masukkan yang mana yang penting lah. Okey, cara nak buang, pergi dekat kita punya ni, tab ni, right click, ambil close. Close group boleh, close saja pun boleh. Boom. Kita close. Supaya nanti antum punya preset dengan Ana punya preset samalah. Dan dia tak akan mengelirukan nanti. Okey, done. Okey, bila kita dah clearkan semua, kita akan add balik. Jadi kalau tengok tadi dia ada sampai 10 dia punya option belah kanan ni. Tapi biasanya kalau beginner, kita hanya menggunakan 4 saja. Kalau intermediate pun rasa guna 4 ni je. Cuma kalau antum dah orang kata mahir, nanti antum boleh tambah balik lah. Okay, pergi dekat Windows. Cara nak tambah adalah pergi dekat Windows. Pertama kita perlukan layer. Jadi kita cari yang layer. Okay, ni layer. Okay, bila kita tekan layer, dia akan keluar 2 lagi ataupun mungkin akan keluar 3 lagi tab yang dekat tepi dia. Jadi kita closekan tab yang lain. Kita nak tab layer saja. Jadi dekat sini right click, close. Yang 3D pun kita tak nak guna, close. Okay, nice. Kita dah ada layer. Yang kedua kita akan ambil character. Character. Okay, yang ni dah single, okay. Next kita akan ambil adjustment. Adjustment. Adjustment dia akan keluar benda lain juga bawah ni, style. Okay, kita right click, close. Ada satu lagi. Apa? Jadi kita tengok apa lagi ada. Sepatutnya ada satu lagi. Okay, tak apa. Yang satu lagi tu Ana lupa apa. Tapi tak apa, nanti kalau kita nak guna History Ana akan ke? apa? History ke? History. Sebab kalau anda akan pakai benda tu biasanya kalau salah buat. Oh ni Oh, okey. Nah, jarang guna tapi tak apa, kita masukkan dulu. Okey, untuk benda ni, ataupun layer kita ni, kita boleh adjust lagi lah nak letak atas ke bawah. Biasanya kita akan ada 2 saja, belah atas dengan belah bawah. Belah atas kita akan letak ni lah semua ni dan layer kita akan letak dekat bawah. Jadi cara dia, kamu tekan saja, tekan yang titik ni atas perkataan kita ni ada titik-titik sikit ni. Tekan dan tariklah pergi atas. Boom, jadi akan dekat atas sana lah. Ini pun sama. 1, 2. Okey, jadi ini adalah kita punya preset untuk Photoshop lah. Okey, belah atas ni kita ada character dengan adjustment dengan history dan apa-apalah yang antum nak guna. Yang bawah ni kita ada main kita lah, iaitu layer. Okey, sekarang Ana akan terangkan bahagian kiri pula. Bahagian kiri adalah tools ataupun peralatan yang kita akan gunakan untuk Photoshop lah. Kita ada beberapa tools tapi banyak ni tools, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak lah. Tapi biasanya kalau kita ni beginners, Ana hanya akan ajar beberapa sahaja sebab menggunakan beberapa tools sahaja pun kita sudah boleh menghasilkan poster yang menarik lah. Tak perlu kita tahu semua. Okay, tapi tak apa, Ana bagi tahu dulu apa dia punya nama dan dia punya function. Okay, yang pertama, yang paling atas kita ada move tool. Macam mana nak tahu dia punya nama? Antum gerakkan tertikus pergi dekat dia punya ikon, nanti dia akan keluarlah apa nama dia. Dengan dekat tepi tu dia akan keluar sekali satu video ringkas apa kegunaan move tool. Macam yang ni adalah move tool, digunakan untuk gerakkan objek di dalam Photoshop. Antum ada gambar, ada tulisan, ada bentuk. Kalau nak gerakkan dia, kena pastikan antum tekan move tool lah. Ni adalah yang paling, orang kata kalau default tak nak guna peralatan mana-mana, kita akan tekan ni lah move tool. Ataupun kalau nak cepat, kita akan gunakan dia punya shortcut lah. Kalau tengok belakang nama dia tu ada dalam bracket, dia tulis V.
Jadi kalau nak cepat nanti, kita akan tekan V je dekat laptop, dekat keyboard kita. Supaya lagi cepat lah. Okay. Tools yang kedua, ketiga dan keempat, dia punya function sama saja, iaitu membuat selection. Cuma dia punya bentuk sahaja yang lain. Tools yang kedua ni, dia, okay, satu lagi. Tools ni, dia ada option lagi tau. Kalau kita tekan tools ni, contoh yang ni yang petak, bila kita tekan dia akan keluar dua lagi tools dia. Dia ada dua lagi, cuma dia ringkaskan jadi satu. Macam yang ni, tekan, keluar dua lagi. Yang ni pun tekan, keluar dua lagi. Yang ni tekan, keluar tiga lagi. Tapi biasanya kalau kita ni beginner, kita hanya gunakan yang atas ni lah. Biasa kita guna yang atas saja. Tapi kalau kita dah mahir, mungkin kita boleh cubalah untuk tengok apa peralatan yang kedua yang dia sediakan lah. Okay. Macam yang saya beritahu tadi, yang alatan yang kedua, ketiga dan keempat ni adalah sama, iaitu kita buat selection. Kalau kita letak tikus kita, kita nampak lah dia ada video sikit apa function dia. Okay, kita boleh tarik. Oh, sampai situ je dia punya ajar. Okay. Kita guna untuk buat selection lah, ataupun macam mana nak kata, kita nak edit gambar kita tapi sebahagian saja daripada gambar tu. Jadi kita akan guna selection lah. Nanti Ana akan terangkan lebih detail. Yang ketiga sama juga nak buat selection, cuma kita boleh kawal lah pergerakan dia. Kiranya dia tak petak, dia tak bulat lah. Dan yang keempat, dia punya selection dia lagi detail lah, ataupun lagi cepat, lagi advance lah. Dia ada object select, dia ada quick selection, dia ada magic selection. Ni lagi membantu kita lah. Kalau Photoshop baru ada, kalau Photoshop yang versi lama, kemungkinan benda ni masih tak ada lagi lah. Okay. Next kita ada apa ni? Eyedropper rasanya. 3D material eyedropper tu, ya. Digunakan untuk kita ambil warna lah. Kamu tak boleh tekan ni. Okay. Nah, tapi gitulah. Tapi yang ni jarang kita guna. Next kita ada brush tool. Brush tool ni kita sentiasa guna juga. Okey, jap. Ana bagi tahu dulu apa yang kita biasa guna dan jarang guna bagi untuk antum boleh fokus lah. Okey, yang pertama move tool. Yang ni kita biasa guna. Next kita guna ni select object. Yang ketiga. Lepas tu kita akan guna brush tool. Kita akan guna eraser tool. Kita akan guna text tool dan shape lah bawah ni. Ni shape tool. Tu je yang kita guna. Yang lain kita jarang gunalah. Okay, tapi tak apa, nak terangkan dulu. Okay, yang ni untuk kita ambil warna. Next kita ada brush. Digunakan untuk bila kita nak buat lukisan lah. Ataupun kita nak melakar, nak buat garisan. Kita akan guna brush tu lah. Dia punya shortcut adalah B. Okay, next kita ada clone. Clone ni untuk kita orang kata copy and paste. Tapi dia cara yang lagi advance. Kita akan gunakan clone tool. Okay. Next kita akan ada eraser tool. Macam mana kita gunakan brush, begitulah kita menggunakan eraser ataupun pemadam. Okay. Untuk kita padam balik apa yang kita lukis ataupun gambar kita lah. Okay, next kita ada 3D material drop. Yang ni pun jarang kita guna. Okay, next kita ada text tool. Ni digunakan bila kita nak buat tulisan lah, ataupun kita nak letak tulisan dekat kita punya poster. Kena guna text tool lah. Okay. Next kita ada pen tool untuk kita buat shape. Yang ni jarang kita guna. Tapi yang ni sangat menarik untuk belajar. Antum boleh belajar dekat internet nanti. Okay, next kita ada path selection tool. Ni jarang kita guna juga. Next kita ada shape tool ataupun ni lah dia punya bentuk-bentuk yang ada. Okay, next kita ada apa ni? Tak pernah guna ni. Okay, hand tool ataupun rotation ni untuk kita gerakkan kita punya canvas nanti. Last kali kita ada ni lah zoom tool. Okay. Tu adalah beberapa tools yang kita ada di sebelah kiri. Okay, sebelah kiri kita punya panel lah. Seperti yang Ana beritahu tadi. Antara benda yang penting yang kita biasa guna adalah yang pertama move tool. Move tool yang paling atas, lepas tu selection yang keempat, lepas tu kita akan gunakan brush,
lepas tu eraser, lepas tu text, lepas tu shape. Itu sahaja yang biasa kita gunakan lah untuk poster, tapi ada certain ataupun beberapa keadaan kita akan gunakan alatan yang lain lah. Alhamdulillah. Okay, next kita akan pergi tengok bahagian atas ni. Bahagian atas ni. Kalau antum perasan, kita ada tiga line atas ni. Yang paling atas sekali adalah kita punya menu lah. Kita ada file, kita ada 3D ni semua adalah option untuk kita punya the whole Photoshop lah. Okay, next yang bawah dia kita ada option. Option ni untuk apa? Option ni untuk tools yang kita guna. Kalau kita tekan tools yang lain, dia akan bertukar lah dia punya option atas ni untuk kita orang kata adjust lagi. Macam kita nak guna brush. Kita boleh set terus. Brush ni kita nak buat dia punya ni macam mana, mode dia, dia punya opacity macam mana, flow dia macam mana, dia punya bentuk macam mana. Ni dia punya option lah untuk setiap orang kata tools yang kita guna. Dan sebelah kanan pula kita ada lebih banyak option, tapi option ni orang kata yang biasa kita guna daripada banyak-banyak ni, kita guna 4 ni sahaja. Layer, character, adjustment dengan history. Kegunaan layer untuk kita tetapkanlah gambar apa yang perlu berada di atas dan gambar apa yang perlu berada di bawah. Tu guna layer. Character untuk kita adjust kita punya text nanti. Contoh kalau kita nak buat text kita tu ada glow ataupun ada stroke ataupun nak ubah dia punya warna, kita akan tukar dekat character. Next kita ada adjustment. Adjustment ni digunakan untuk kita edit kita punya gambar, iaitu edit biasanya warna lah. Kita ada apa ni, brightness and contrast, kita ada hue and saturation dan sebagainya lah. Okay, jadi tanpa kita rasa pening-pening, kita akan cuba untuk buat bentuk dan Ana akan terangkan lah macam mana cara untuk gunakan tools-tools yang berada di sini. Okay, pukul 10. Okay, sempat-sempat kita ni. Okay, jadi harap semua faham lah tu. Okay, first Ana akan cuba terangkanlah mengenai kertas dekat tengah ni. Okay, ni adalah kertas kita yang akan kita conteng atau akan kita lukis nanti. Kita boleh zoom in, zoom out kita punya kertas. Cara dia adalah dengan kita tekan alternate, tekan dan hold alternate dekat keyboard, ALT di tepi spacebar, dan kita gerakkanlah kita punya mouse roller punya mouse ni. Okey, tekan alternate, gerakkan mouse punya roller, jadi kita boleh zoom in zoom out lah. Cara lain untuk kita zoom in zoom out adalah dengan kita tekan CTRL dekat keyboard dan kita tekan tambah ataupun plus dekat keyboard. Dia berada di tepi backspace. Tu pun boleh guna juga untuk kita zoom in zoom out. Kalaulah kita tak nak guna dua cara tu, ada cara satu lagi iaitu menggunakan zoom tool lah tepi ni. Jadi kita boleh zoom. Kalau kita nak zoom out, kita tekan atas ni. Dia punya ada anak panah untuk minus ni, jadi kita boleh zoom out lah. Okay, tu zoom in dan zoom out. Kalau kita nak gerakkan ke kanan ke kiri, contoh kita nak tengok atas balik sikit, kita boleh terus je gerakkan panel atas ni ataupun bawah ni. Atau cara lagi senang, kita tekan spacebar dekat keyboard, lepas tu dia akan secara automatik dia akan tukar daripada tools yang kita guna kepada hand tool. Jadi kita boleh inilah drag ke mana saja kita nak tengok. Dia punya hand tool ada dia dekat sini sebenarnya ni. Ni hand tool, dia punya shortcut adalah hash ataupun spacebar, boleh je mana-mana. Hash boleh, spacebar pun boleh. Jadi atas ni antum lah, keselesaan antum nak guna yang mana. Okay, first Ana akan cuba untuk terangkan mengenai layer. Okay, jadi cara untuk terang layer dengan kita buat ni lah beberapa bentuk. Okay, jadi first Ana akan cuba untuk buat bentuk bulat. Cara nak buat bentuk bulat ataupun bentuk yang lain, pergi je dekat shape tool ni, kita tekan. Kalau dia tak keluar, kita right click. Okay, kita ambil bentuk bulat dulu. Bentuk bulat dah. Okay, cara nak buat bentuk bulat, tekan dan tarik.
Tapi antum akan perasan kalau antum tekan dan tarik, dia punya bulat tu tak menjadi bulat. Dia jadi sama ada bujur ataupun leper macam ni. Jadi untuk jadikan dia betul-betul bulat, antum perlu tekan shift dekat keyboard. Tekan dan hold shift. Okay, dia akan jadi automatik bulat lah. Jadi bolehlah nak buat bulat tu besar ke kecil. Okay, jadi kalau rasa berpuas hati boleh lepas kita punya tertikus dan keyboard lah. Okay, boom. Oh ya, ni option kita yang ketiga iaitu properties. Ni dia akan keluar bila kita buat bulat tadi. Jadi kita tarik, letak tepi adjustment, rest. Okay, properties ni apa? Okay, jap, sabar, saya buat 2-3 dulu bulat. Bulat pertama, bulat kedua, bulat ketiga. Okay, beres. Saya gunakan move tool untuk kita gerakkan kita punya objek. Okey, untuk gerakkan objek ataupun masa tekan move tool, antum kena pastikan antum tick dua benda atas ni. Show transformation control dan juga auto select. Kalau antum tak tekan dua benda ni akan jadi susahlah untuk antum gerakkan kita punya objek nanti. Jadi kalau tekan dua tu dia akan lagi senang lah. Kita akan nampak show transformation control ni yang petak ni, kalau kita antik dia tak akan keluar lah yang petak tu. Jadi agak sukar untuk kita faham apa yang kita tengah gerakkan. Dan yang kedua adalah auto select. Kalau kita tak on kan auto select, kita kena manually lah tekan layer baru kita gerakkan objek. Dia tak akan jadi auto select lah. Okay, jadi pastikan antum on kan kedua belah yang atas ni, auto select dan juga show transformation control. Okay. Sekarang kita dah ada 3 bulat lah yang kita nak buat tadi. Okey, kita akan cuba untuk warnakan kita punya bulat ni. Kita akan buat orang kata 3 warna. Yang atas sekali warna biru mungkin. Cara nak buat warna adalah dengan kita tekan kita punya shape dia. Pergi dekat properties. Kita tukar bawah ni, shape detail. Ada warna ni yang hitam ni. Ni warna dia lah ni. Boleh juga tekan yang atas ni. Dia akan jadi lagi banyak warna kita boleh pilih lah. Saya akan ambil yang pertama warna biru. Boom. Okay, tekan shape yang kedua. Kita akan tukar dia punya warna juga. Ambil warna kuning mungkin. Yang ketiga kita akan tukar juga dia punya warna. Ambil warna purple. Alright. Okay. Ni anak-anak ajar layer pula. Tadi dah cara untuk mewarnakan. Okay, ni layer. Okay, kalau antum perasan, kalau antum sekalikan ketiga-tiga warna ni, antum akan nampak dia ada layer ataupun dia ada tingkatan dia sendiri, iaitu yang pink berada paling atas dan yang kedua warna kuning dan yang ketiga warna biru. Okey, ni adalah layer lah. Layer ni apa? Layer ni menunjukkan yang kita punya objek tu berada di level yang mana? Adakah paling atas ataupun di tengah ataupun paling bawah? Okay, cara untuk adjust kita punya layer adalah dekat tepi ni lah, bahagian layer ni. Kita tekan dan tarik lah. Sama ada nak pergi ke bawah ataupun ke atas. Yang paling atas yang akan kita nampak dahulu. Yang bawah tu akan jadi dia akan berada di bawah yang pertama. Okay, contoh macam ni, kalau kita nak warna biru ni pergi naik atas, kita akan tekan dan tarik dekat layer dan lepas dia akan pergi atas lah. Okay, tu cara dia lah. Untuk kita adjust kita punya layer, nak pergi ke bawah, nak pergi ke atas. Okay. Untuk shape juga tadi, lupa nak beritahu, bila kita tekan shape, ni adalah option yang kita boleh buat lah. Sama ada kita nak adjust balik dia punya tinggi, dia punya lebar, ni kedudukan X dengan Y, ni tepi ni adalah dia punya ni lah, apa nama, garisan tepi. Kalau kita nak buat tekan je. Contoh saya ambil warna hitam, lepas tu ni adalah dia punya size lah, size garisan tepi tu. Okey. Dan ni dia punya bentuk garisan, sama ada kita nak betul-betul bulat, bulat putus-putus ataupun bulat-bulat-bulat lah. Okey. Ni adalah option yang kita boleh buat dengan bentuk kita lah. Dan bentuk kita ni kita boleh adjust, sama ada kita nak bulat, kita nak petak, kita nak polygon dan sebagainya. Contoh kalau kita nak buat petak, tekan je petak. Tekan dan tarik. Dan kita boleh adjust lah. Kalau tak nak orang kata stroke ni, kita tekan kita punya
bahagian stroke, kita tekan yang ni. Ni tak nak stroke, ni nak stroke berwarna, ni nak stroke yang gradient, iaitu ada dua warna dekat stroke kita. Yang ni adalah stroke yang menggunakan pattern. Okay. Kalau Ana tak nak guna stroke, okay, kita ada ni lah yang biasa. Nak gerakkan macam tadi, kena pastikan kita tekan move tool ataupun V dekat keyboard. Okay, jadi kita boleh gerakkan lah. Kalau nak letak dia ke bawah, dekat layer ni tekan dan tarik letak dekat bawah. Okay. Setakat ni ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh di komen di ruangan komen lah. Nanti Ana boleh jawab ataupun nak mencelah pun boleh. Ni akan jadi salah satu kerja rumah lah nanti mungkin. Kita akan tengok sama ada Ana nak jadikan dia kerja rumah ke tak. Okay. Okay, beres. Okay, jadi kita dah faham dua benda, iaitu cara untuk gunakan shape tool, macam mana kita nak buat shape, dan yang kedua, macam mana layer ni berfungsi. Okay, kita dah tahu dua. Okay, next Ana akan pergi pada tulisan. Text tool. Ni benda yang penting juga dalam Photoshop. Text tool. Cara nak buat tulisan, kita tekan je text tool. Kita tekan dekat kita punya gambar sekali. Tuk. Jadi kita dah boleh tulis lah apa yang kita nak. Contoh warna, Allah, apa tulis macam tu? Warna purple. Okey, beres. Selepas kita buat tulisan ataupun siap kita tulis, kita kena confirmkan lah. Ya, dah siap tulis. Jadi tekanlah right atas ni ataupun tick atas ni. Boom. Jadi antum boleh nampaklah kita dah ada tulisan warna purple. Nak gerakkan tulisan macam biasa, pergi ke ni move tool, lepas tu gerakkanlah. Okey, ni cara yang pertama untuk tulis. Cara kedua adalah dengan kita buat peta, iaitu kita pergi dekat tulisan kita ni. Kalau tadi kita tekan sekali je, ni kita tekan dan tarik, tekan dan tarik. Okey, kita akan dapati kita ada peta lepas. Lepas tu kita boleh tulis atas dia. Contoh, ini merupakan warna purple. Okey, antum akan dapati kalau kita buat jenis peta macam ni, sesuai untuk kalau kita nak buat kata macam ni, kita dah spesifikkan ruang untuk font ni berada. Macam ni kita dah buat, ni peta ni, jadi tulisan kita akan berada dalam peta ni saja. Apa yang lebih, contoh dia ada lebih, okey ni, cuma dia tak akan keluar lah. Tu dia punya slack sikit, kalau dia terlebih sikit dia tak akan keluar. Tapi ni senang lah kalau kita ada nak buat banyak-banyak orang kata maklumat nanti. Okey. Kalau tak, kita akan guna yang biasa saja, iaitu dengan tekan sekali, lepas tu tulis lah. Kalau nak ke bawah, tekan enter. Ke bawah, tekan enter. Ni jenis manual lah. Okey, rasa nak, tekan right. Okey. Macam mana kita nak delete balik benda ni? Okey. Kalau dah confirm and tekan tick tu, kalau nak adjust balik tulisan tu, klik je kan. Ya, betul. Kita akan klik saja. Cuma sebelum kita klik, kita kena pastikan kita tekan ni lah. Tool untuk text ni. Contoh kalau nak edit, tekan text ni, kita tekanlah tulisan apa yang kita nak edit, contoh ni. Jadi kita boleh edit balik lah. Merupakan warna purple. Okay. Untuk kita delete, kita gunakan move tool, kita tekan yang mana kita nak delete. Lepas tu kita tekan delete dekat keyboard. Ataupun cara yang satu lagi adalah dengan kita tekan layer yang kita nak delete tadi. Contoh yang ni layer untuk tulisan bawah ni, kita akan tekan delete lah. Ataupun tong sampah bawah ni. Boom. Nak delete? Ya, nak delete. Nak delete? Ya, nak delete. Okay. Contoh kita dah delete, cuma kita nak undur balik. Kita boleh tengok dekat ni lah ruangan history. Tapi Ana jarang guna history ni. Biasa Ana guna ni je. Apa? Dekat edit, dia ada ni. Undur delete layer. Ataupun dia punya shortcut dia Ctrl Z lah. Jadi tekan je Ctrl, tekan Z. Nanti tulisan tu akan datang balik. Okay, itu cara untuk kita undo balik lah apa yang dah kita buat. Ataupun cara yang kedua, kita gunakan history ni lah. Macam mana nak guna?
Sudah. Tak pernah guna history ni. Okay, tak apa. Jadi kita tekan dia yang delete balik apa yang kita tak nak. Okay, tu adalah text tool. Untuk text tool pun sama juga macam shape tu, kita boleh tukar. Jadi untuk tukar dia punya font, dia punya warna, dia punya besar kecil, dia punya tulisan, kita pergi kat tepi ni, dia ada karakter yang kita dah buat tadi, karakter. Ni adalah option untuk kita punya tulisan lah. Yang atas sekali kita ada font, macam mana font yang kita nak. Yang kedua kita ada dia punya size. Yang ke belah kanan dia punya jarak lah atas dengan bawah. Yang bawah dia lagi ni jarak kiri dengan kanan. Kalau kita besarkan maka dia akan jadi makin jauh lah. Dia punya jarak tu. Makin jauh. Okay. Dan yang bawah ni kita ada beberapa lagi option dia lah. Ni adalah untuk kita boldkan dia. Alhamdulillah. Ni untuk kita italikkan dia. Serong. Ni untuk kita jadikan semua huruf besar dan sebagainya lah. Hantu boleh tengok yang ni. Dan color ni untuk kita warnakan dia lah. Dan untuk teks ni kita ada satu lagi option yang orang kata agak advance, iaitu kita menggunakan blending option. Cara dia adalah dengan kita pergi dekat layer kita ni, kita right click, boom, kita ambil yang atas sekali, blending option. Yang lain tak payah tengok pun tak apa. Bening je kalau tengok. Terlalu banyak tulisan. Okay, ambil yang paling atas, blending option. Okay, ni adalah semua, tak adalah semua. Ni adalah satu editing yang agak orang kata hebat lah dalam Photoshop. Sebab kalau yang tadi setakat nak buat bulat dan letak tulisan, yang tu kita boleh buat dekat Microsoft Office pun boleh buat. Cuma yang membezakan Photoshop adalah ni lah, kita boleh adjust lagi apa yang kita nak. Kita nak tambah efek apa dekat tulisan, ni lah dia punya option dia. Kita ada beberapa option sini lah. Jadi boleh je tekan semua ataupun kita pergi satu-satu. 10, 15. Tak. Kita takkan pergi satu-satu. Tapi antum boleh cubalah untuk tengok apa function setiap ni. Contoh anak ambil yang biasa kita guna, iaitu drop shadow yang paling bawah ni. Okay, untuk guna drop shadow, antum bukan kena tick tepi ni, tapi kena tekan dia punya tulisan. Dia akan secara automatic tick dan dia punya option tepi ni akan bertukar lah. Kalau antum setakat tick, dia tak akan bertukar dia punya option tepi ni. Okay, jadi pastikan antum tekan tulisan tu dan pastikan tick lah. Okay, jadi ni adalah option untuk shadow. Jadi itu, tengok kita punya tulisan dah ada shadow. Ni sebelum tak ada shadow, ni selepas ada shadow. Okay, jadi untuk shadow pun kita boleh ubah jugalah. Sama ada kita nak dia jadi fade ataupun kurangkan dia punya opacity. Macam atas ni kita ada opacity dia lah. Ketebalan ataupun opacity lah apa? Kejituan kita punya shadow. Sama ada kita nak betul-betul black ataupun sikit je dia punya black tu. Okay, next kita ada distance, dia punya jarak tulisan kita dengan shadow kita. Kita boleh ubah sendirilah nak macam mana. Next kita ada spread and size. Yang ni pun boleh cuba main untuk kita dapatkan shadow yang orang kata natural lah. Yang atas kali ni dia punya warna. Mungkin nak shadow warna purple, warna biru, semua boleh. Next ni pun boleh cuba tengok jugalah apa ni. Tapi ni lagi orang kata lagi detail lah ni kalau nak belajar jenis orang kata graf ni. Okay, tak apa. Jadi itulah. Biasa kalau untuk blending option, kita akan gunakan drop shadow. Kalau lah tulisan kita tu nak ada glow, kita akan gunakan auto glow. Dia akan menyala lah tulisan kita ni. Next kita biasanya menggunakan stroke. Stroke ni dia punya ni lah garis tepi tulisan kita. Nak besarkan ke, nak kecilkan ke. Okay, next kita akan gunakan beaver and emboss. Ni akan menjadikan kita punya tulisan tu nampak lagi timbul lah ataupun terkeluar sedikit daripada kita punya poster. Tak apa, nanti kita pergi lagi dalam lah masa kita buat poster kejap lagi. Tapi inilah kita punya option untuk
tulisan. Kalau rasa berpuas hati, sekejap saya apply satu lah. Okay. Boom. Okay. Okay, rasa berpuas hati tekan OK. Sekejap, untuk warna purple ni saya nak tukar dia punya tulisan. Tekan T, tekan tulisan. Nak W besar, purple besar. Alright. Ni yang besar-besar ni dia ni je apa, caps lock dia ni. Okay. Nice, kita dah ada. Jadi apa yang Ana ajar tadi, kita dah gunakan move tool di atas sekali. Kita dah gunakan shape tool, cara nak buat shape. Kita dah gunakan text tool, macam mana nak buat tulisan. Next Ana akan ajar macam mana nak gunakan brush tool. Ni brush tool. Okay, brush tool seperti dia punya nama, digunakan untuk kita mewarna ataupun buat bentuk menggunakan brush lah. Melukis. Okay. Jadi untuk melukis, cara paling selamat adalah dengan kita buat layer baru. Sebab kalau kita buat shape ataupun tulisan, dia akan automatik buat layer baru macam ni. Kita buat bulat tadi, dia automatik akan timbul layer baru kat sini. Sama juga dengan yang bulat ni, sama juga dengan orang kata tulisan ni, dia akan automatik jadi dekat sini. Tapi kalau kita menggunakan brush, dia tak akan jadi automatik. Jadi kita perlu setkan sendiri. Kita perlu setkan new layer, lepas tu kita nak melukis atas tu, kita kena set lah. Jadi cara nak buat new layer, pergi bawah ni, ada tepi tong sampah ni, tekan yang tu. Create new layer. Jadi, boom, akan ada satulah, layer satu nama dia. Jadi di sini kita boleh melukis lah. Ni pen kita, kita boleh tukar dia punya warna bawah ni. Sekarang ni warna merah, kalau saya warna dia akan jadi warna merah lah. Okay. Tapi dia punya ni kurang orang kata opacity, sebab opacity atas ni saya kurangkan. Okay, kalau kita yang penuh, opacity penuh, akan jadi itulah warna merah. Okay. Ctrl Z untuk undur balik. Kita ambil warna yang okey sikit, warna merah ni. Okay. Okay. Kita akan kurangkan dia punya size. Okay, untuk kurangkan size ataupun tukar brush, kita boleh buat atas ni ataupun kita right click saja. Bila kita dah tekan brush tool, kita right click, kita boleh tukarlah. Ni dia punya size, kita boleh tulis ataupun kita boleh tarik ke kanan ke kiri. Tapi kebiasaannya kalau dah nak hampir ke kanan ni, dia akan jadi agak susah lah untuk kita setkan dia punya size. Jadi kita boleh tekan dekat sini, size, dan kita tariklah ke atas sikit-sikit ni. Ataupun turunkan dia ke bawah. Okay. Nanti antum cuba, antum tahulah apa yang dimaksudkan dengan susah dekat sini. Okay, hardness dia punya ni lah. Sama ada kita nak melukis tu macam ni. Okay, ataupun kalau kita naikkan hardness, dia akan jadi macam ni. Okay, tu pilihan lah, sama ada kita nak buat solid pencil ataupun jenis brush macam ni. Okay, untuk brush kita ada banyak brush, bawah ni ada banyak brush, dan brush ni pun kita boleh download lagi. Antum boleh tengok dekat internet macam mana cara nak download brush dan cara nak install lah. Okay. Tapi yang tu biasa untuk beginner kita tak ajar lagi. Okay, tapi tak apa. Okay. Jadi inilah brush tu untuk kita buat lukisan kita lah. Okay. Jadi next. Okay, ada satu lagi. Eraser. Eraser sama dengan brush. Kalau kita nak eraser, kita tekan layer apa yang kita nak. Contoh layer satu tadi. Lepas tu kita erase je lah. Right click untuk kita tukar size dengan dia punya hardness. Alright. Kalau ada soalan boleh tanya sebelum kita terus kepada penghasilan poster. Sebab ni Ana cerita dia punya ni lah, apa kegunaan setiap tools. Tapi kalau kita sekadar tahu dia guna apa, tak guna juga, sebab kita kena tahu macam mana ataupun bila kita nak guna tools kita ni lah. Okay, kalau ada soalan boleh terus tanya. Okay, Ana akan delete semua dulu. Gunakan move tool, tekan dan tarik, dia akan select semua. Jadi Ana tekan delete dekat keyboard. Okay. Warna bentuk atau tulisan kan boleh buat warna gradient ke? Ya boleh. Yang tu nanti Ana ajarlah macam mana kita nak jadikan bentuk kita ataupun tulisan kita tu ada dua warna. Tu boleh dibuat. Okey. Ada soalan lain?
Okey, tengok macam tak ada. Kalau ada boleh tulis. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita akan cuba untuk buat satu poster. 10.30, 11, ada sejam lagi. Okey, boleh? Kita akan cuba untuk buat satu poster. Okey, Ana dah ada bahan dia. Benda yang kita boleh buat lah. Okey, cumanya macam ni. Ni Ana tak bagi lagi, mungkin habis sesi satu ni Ana akan bagi pada urus dia. Jadi urus dia boleh bagi kepada peserta lah. Supaya kita, untuk sesi kedua, sebelum masuk sesi kedua, antum dah boleh praktis. Dan kalau antum ada mengalami masalah, kita boleh settlekan lah sebelum kita masuk sesi kedua nanti. Sebab sesi kedua lebih kepada review poster antum saja. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Okay, ni contoh poster. Ni. Okay. Nota apa ni? Nota shortcut ke? Rasa shortcut ni. Okay, ni shortcut lah yang kita boleh guna untuk lagi senang lah. Kalau nak hafal, boleh hafal. Kalau tak, nanti kita belajar Photoshop ni pun nanti kita akan secara automatik akan hafal lah benda ni. Quick mask, quick close, mask layer nak tekan apa. Jadi boleh tengok sini lah. Next kita ada detail apa yang setiap tools ni kita tawarkan. Macam move tu tak ada apa. Kalau rectangular dia tawarkan 4 lagi dia punya tools kat bawah tu. Okay, yang bawah ni kita ada inilah. Ni semua tools yang dia tawarkan. Dan next, nota berkenaan dengan size lah. Yang saya sebut kita boleh ambil daripada internet. Ni dia punya size. Macam A3 adalah 2 kali A3 akan jadi A2, 2 kali A2 akan jadi A1 dan sebagainya lah. Okay. Soalan tak ada, okay beres. Okay, kita akan cuba untuk buat satu poster. Okay, tadi saya bagi tahu cara untuk buat orang kata bentuk. Tapi macam mana kalau kita nak ambil gambar daripada luar? Okay, untuk ambil gambar daripada luar ada 2 cara lah. Cara yang pertama, kita pergi paling atas, kita ambil file, kita tekan open. Jadi kita boleh pilih lah. Macam ni banyak gambar budak ni sebab Ana baru habis program dengan pasti. Kita ada buat ni lah sedikit montage. Okay, jadi contoh kita ambil satu gambar adik ni. Boom, open. Okay, kita akan dapatlah gambar adik ni. Cuma gambar adik ni berada di tab yang baru. Kalau kita tengok atas ni akan ada 2 tab. Ni tab yang kita buat tadi. Ni tab barulah bila kita import ataupun open gambar. Jadi kita tarik je, tekan dan tarik. Pergi tepi ni kita lepas lah. Okay, jadi kita boleh masukkan kita punya gambar ustaz kita ke nanti panel kita dalam Photoshop. Okay, yang tab yang kita tak nak ni kita boleh close. Okay, tu cara pertama dan cara yang agak orang kata susah lah. Dan cara kedua, yang cara lagi senang adalah dengan kita drag sahaja. Contoh kalau kita nak gambar ni, tekan dan tarik masuk Photoshop, lepas tu lepas. Okay, dan tekan tick lah atas ni. Okay, kenapa ada cara pertama kalau kita boleh buat cara kedua? Okay, cara kedua lagi senang dan lagi pantas sebab kita dah jumpa gambar yang kita nak, kita tekan dan tarik sahaja masuk dalam Photoshop. Tapi kalaulah kita menggunakan Photoshop yang jenis portable, yang jenis kita tak install, kita copy je daripada internet tu, biasanya kita tak boleh tekan dan tarik lah. Jadi nak tak nak kita akan gunakan file dan open lah untuk kita import kita punya gambar nanti. Okay, ni cara kita import gambar. Sekejap, kita ambil gambar ustaz lah. Okay, kita ambil gambar ustaz. Ustaz Dusuki. Nah, Ustaz Dusuki pun salah seorang anak punya bos juga. Bawah media Nabawi. Shift. Okay, macam yang Ana beritahu tadi. Kalau nak besarkan gambar, tekan je. Dan jangan lupa tekan shift dekat keyboard lah.
Okey, beres. Okey. Sekarang kita ada gambar Ustaz Dusuki. Okey, first kita nak buat apa? Kita nak buat orang kata background baru. Kita tak nak background yang warna hijau ni, kita nak buang dan kita nak buat background baru lah. Okey, kalau antum menggunakan orang kata Photoshop jenis lama, antum tak akan ada select objek ni. Ni adalah satu features yang agak baru untuk Photoshop. Jadi kalau antum orang kata guna Photoshop yang versi lama, antum tak akan adalah select objek ni. Select objek ni sangat senang untuk kita crop gambar. Contoh kalau saya buat, saya tekan je select objek. Kita tekan layer kita. Atas ni kita tekan saja select objek. Dia ambil masa sikit, dia akan cuba untuk tengok dekat kita punya gambar apa itu objek ataupun mana satu gambar orang. Lepas tu bila dia dah buat selection dan kita berpuas hatilah dengan selection yang dia buat, kalau kita zoom kita akan nampak lah dia ada bintik-bintik dekat tepi gambar ustaz ni. Tu maksudnya dia dah select kita punya ustaz. Jadi kita pergi je bawah ni, add layer mask, boom. Jadi automatik gambar ataupun background akan hilang lah. Okay, tu cara orang kata moden ataupun untuk Photoshop versi yang terbaru. Agak senang. Okay, kita undur balik. Kalau versi yang lama-lama, dia ada dua ni saja, quick selection dengan magic wand selection. Okay, sama juga. Kalau kita guna magic, sama juga, tekan magic, tekan warna yang kita nak buang. Contoh yang ni warna hijau. Kita buang. Lepas tu kita tekan je delete dekat keyboard. Cannot complete request because the smart object is not directly editable. Okay. Bila kita masukkan gambar dalam Photoshop, dia ada biasanya tiga jenis. Yang pertama jenis yang biasa, maksudnya bila kita masukkan gambar dalam Photoshop, kita boleh terus edit. Yang kedua, bila kita masukkan gambar dalam Photoshop, gambar tu akan dimasukkan dalam bentuk smart object. Macam yang ni smart object ni. Maksudnya kalau kita kecilkan gambar dan kita besarkan gambar, dia punya gambar tu takkan rosak lah. Okay. Dan yang ketiga, terus tak boleh masuk Photoshop sebab dia punya format lain. Yang tu pun akan ajar macam mana kalau gambar, biasanya gambar daripada WhatsApp, kalau kita download dan kita nak masuk dalam Photoshop, Photoshop akan reject lah. Okay. Macam yang ni adalah smart object. Jadi kita tak boleh nak delete. Cara delete, kita right click kita punya layer dan kita tekan rasterize layer. Rasterize layer. Okay. Kamu akan nampak bawah ni dia ada macam logo PDF. Ni maksud dia adalah smart object lah. Okay. Jangan nak terangkan dulu apa maksud smart object tu. Smart object, bila antum ada ni logo smart object, maksudnya bila antum kecilkan gambar ustaz ni, tekan tick, dan bila antum besarkan balik, dia punya gambar tak akan pecah lah ataupun dia punya resolution tak akan berkurang. Tapi bila antum dah rasterize ataupun dah keluarkan dia daripada smart object, kalau antum kecilkan gambar ustaz dan antum besarkan balik, antum akan dapati dia punya gambar akan jadi sedikit blur lah mengikut atas orang kata banyak mana antum kecilkan tadi. Contoh kalau kita kecilkan lagi boom. Kita besarkan balik. Kita akan nampak lah gambar ustaz ni sekarang dah jadi blur. Kita undur balik. Ini gambar asal. Okay. Jadi untuk edit gambar dekat Photoshop, kita perlu keluarkan gambar tu daripada smart object. Tapi kita kena pastikan gambar tu besar lah dan tak kecil supaya dia punya ni tak pecah lah dia punya gambar nanti. Jadi kita right click saja dan kita tekan rasterize layer dan dia punya logo PDF dekat tepi ni akan hilang lah. Jadi kita boleh buat cara macam tadi, iaitu selection, guna magic wand, tekan background yang kita nak delete, lepas tu tekan delete dekat keyboard. Boom. Right click, lepas tu tekan deselect untuk kita unselect dia punya ni lah. Okay, jadi siap. Ni adalah
gambar ustaz yang dah kita crop dia punya background. Ada beberapa cara lagi iaitu dengan menggunakan quick selection. Quick selection sama juga dia punya orang kata apa? Dia punya cara dia. Cuma quick selection ni biasa kita guna kalau kita punya gambar ada background. Contoh macam gambar sahabat kita ni. Ana besarkan sikit. Okey, tekan right. Okey, kalau gambar sahabat kita ni, kalau kita gunakan Photoshop Modern, dia senanglah. Tekan je select object, tekan select object. Dia akan secara automatik dia akan cari sendirilah. Ni adalah manusia. Jadi kita boleh tekan je bawah ni. Add layer mask. Jadi secara automatik dia akan crop. Tapi kalau kita menggunakan Photoshop yang jenis yang lama sikit, kita tak akan adalah object selection ni. Jadi kita akan gunakan Magic Wand macam tadi, Magic Wand. Kalau kita guna Magic Wand, tengok apa jadi. Dia akan jadi sikit-sikit saja. Jadi nak tambah, tekan shift. Jadi agak leceh lah. Kita nak select sikit-sikit dia punya background ni. Okay. Akan ambil masa. Okay, jadi cara dia adalah dengan kita menggunakan yang tengah ni. Iaitu quick selection. Ni untuk mereka yang tak ada object selection lah. Kita akan ambil quick selection. Cara nak guna dia adalah dengan kita tekan tambah atas ni. Lepas tu tekan dekat kita punya gambar dan tarik lah. Kita akan nampak dia dah buat selection. Kita ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Boom, okey. Ni dia tersilap sikit tapi tak apa, nanti Ana ajar macam mana kita nak undo balik. Kita select dulu bahagian tepi-tepi ni. Kenapa kita select bahagian tepi? Sebab kita nak delete lah. Okey. Kita tengok apa yang dia select adalah kepala dia ni. Lepas tu samping dia, baju dia tersilap. Jadi kita tekan ni, apa yang nama ni? Reverse ataupun undo ataupun minus. Jadi kita ni baliklah dia punya baju supaya kita dapat balik dia punya baju. Okay, buat gitu. Okay, nice. Kat samping sikit. Okay. Bila antum dah rasa berpuas hati, antum tekan sahaja yang ni. Add layer ataupun tekan sahaja delete dekat keyboard. Delete dekat keyboard tak boleh sebab dia smart object. Jadi right click, ambil rasterize layer, tekan delete dekat keyboard. Okay. Tu antara cara yang kita boleh buat kalau kita nak crop gambar lah. Mana-mana gambar ustaz ke, gambar panel ke, gambar binatang ke, kita nak ambil kangaroo daripada mana-mana poster ke, boleh juga. Ni adalah cara dia lah. Dia tengok atas macam mana poster yang antum ada. Kalau antum ada versi yang terbaru, antum boleh terus menggunakan object selection. Kalau antum tak gunakan Photoshop yang terbaru, antum kena pilih lah sama ada nak guna magic ataupun quick selection. Kalau background gambar tu hanya satu gambar ataupun satu warna, kita boleh terus menggunakan magic. Kalau dia ada beberapa warna ataupun background yang banyak warna, kita akan gunakan quick selection tool lah. Okay. Kita dah siap, jadi Ana delete balik kita punya gambar ni. Select, delete. Okay. Ana buat sekali lagi, masukkan gambar ustaz. Guna magic wand pun okey. Tekan je delete. Okay, minta maaf, kita kena rasterize dulu. Okay, tekan delete. Okay, deselect. Okay, kita dah ada gambar ustaz. Sekarang kita dah ada gambar kita punya penceramah lah. Sekarang Ana akan ajar macam mana nak buat, orang kata, ada soalan. Saya nak bertanya kalau kita nak ubah warna baju adik tu ke warna lain macam mana? Okay, boleh. Yang tu pun senang saja, nanti Ana akan ajar. Sekejap, ada WhatsApp masuk. Okey, tak apa. Okey, nak ubah warna baju boleh, nanti Ana akan ajar yang tu. Okey, tapi yang tu agak detail tapi
Boleh kita masuk kelas ni, boleh. Baru 10.30, sempat. Okey. Sekarang nak ajar yang first soalan tadi mengenai macam mana kita nak warnakan background, ada 2-3 warna. Okey. Cara untuk warnakan background kita tekan yang ni lah. Sekejap, kenapa jadi sini? Okey, sebab kita tekan 3D. Patutlah dia jadi ini. Kita punya bucket ni. Okay, sorry. Yang awal-awal tadi jangan tekan 3D, tekan essential lah. Tekan essential. Baru kita setkan kita punya ni lah. Kita punya properties buah ni. Okay. Sekarang kita dah ada yang standard. Okay. Bila kita tekan kita punya gradient ataupun G, ada dua lah. Satu paint bucket biasa, satu gradient dan satu lagi 3D. Okay. Paint bucket digunakan untuk kita mewarna kita punya background biasanya ataupun apa-apalah. Tapi biasa kita warna untuk background. Okay. Kalau guna paint bucket, kita akan warna satu warna sahaja. Contoh kalau sekarang ni warna merah, kalau Ana klik dia akan jadi warna merah lah. Kalau nak tukar tekan warna merah ni, kita boleh tukar lah sama ada nak jadi warna biru ataupun biru muda, tekan sahaja. Boom, akan jadi warna biru muda. Kalau kita nak buat dua warna ataupun warna tu gradient, kita tekan kita punya paint bucket, ambil yang gradient tool. Boom, gradient tool. Okay, atas ni kita boleh pilih lah kita punya warna nak warna apa. Tepi ni ada ke? Tak ada kan? Betul lah tak ada. Okay. Kita akan boleh pilih lah atas ni. Bila kita tekan gradient, ambil gradient tool, kita boleh pilih atas ni, tekan saja warna ni. Dan kita adalah beberapa kata warna yang kita boleh pilih. Ni basic, ni untuk warna biru, ni warna merah. Nanti antum jumpa yang antum nak, tekan saja. Macam Ana dah ada yang ni, jangan tekan ni. Warna yang agak cantik, mana apa sekejap kita pilih dulu. Kena orange boleh? Tak cantik lah. Okay ni. Okay boleh? Bila rasa dah okey, tekan je okey. Lepas tu kita tekan dan tarik lah. Boom. Jadi kita dah ada dua warna. Untuk warna pun kita boleh tukar lah dia punya ni, macam mana gradient dia terbentuk. Macam yang ni bulat, kalau nak satu arah sahaja tekan yang ni. Akan jadi satu arah sahajalah. Okay. Kalau kita nak tukar warna, kita boleh orang kata pilih warna yang kita nak ataupun kita buat warna kita sendiri. Cara dia adalah dengan kita pergi dekat bawah ni, antum akan perasan kita ada dua orang kata segitiga ataupun petak bawah ni. Jadi tekan petak tu 2 kali, double klik. Jadi antum boleh pilih lah warna apa yang antum nak. Contoh kalau Ana ambil warna biru, dia akan bertukar warna biru lah. Dan belah kanan Ana ambil warna contoh warna hijau lah. Okay, maka dia akan bertukar warna biru dan hijau. Kita tekan OK. Lepas tu kita kena buat sekali lagi lah, tekan dan tarik. Boom, dia akan bertukar warna biru dan hijau. Nak dia berpusat, tekan yang bulat ni. Boom, dia akan tukar gitulah. Okay, tapi untuk warna ni anak-anak gunakan warna yang agak orang kata agak gelap lah. Ni macam okey. Boom, okey. Okey, kita dah ada gambar ustaz, kita dah ada gambar background. Okey, Ana akan ajar macam mana kita nak edit gambar ustaz ni lah. Biasanya gambar ustaz ni kita tak akan guna ataupun kita tak akan letak satu macam ni. Biasanya kita akan edit dekat dia punya bawah ni lah supaya dia hilang-hilang sikit, dia nampak ada efek sikit. Okay, jadi kita tekan gambar ustaz ni, move tu. Kita akan menggunakan eraser ataupun pemadam. Cari tepi ni, pemadam. Okay, eraser. Kalau kita gunakan eraser biasa, okay ya, dia akan jadi macam tu lah. Masih lagi tak nampak cantik, jadi kita right click, kita besarkan dia punya size. Nampak macam okey. Okey. Lepas tu kita boleh pilih lah dia punya soft round ni macam mana. Kalau Ana biasa kita guna yang ni. Lepas tu kita tekan je dekat gambar ustaz ni. Dia akan jadi nampak lagi natural lah gambar ustaz kita ni. Boom boom. Atas ni kita boleh tukar dia punya opacity lah kalau nak kurangkan.
Okay, dan kita ada gambar Ustaz. Next kita nak letak tajuk program. Okay, kita nak buat tajuk program. Contoh ni dah ada gambar Ustaz. Program kuliah duha mungkin. Jadi kita pergi dekat teks T, tekan sekali, tulis kuliah, tekan right, tekan T sekali lagi, duha, kita tekan right, guna move tool untuk kita besarkan. Okay, in case jadi macam ni, okay, kita nak tekan yang kuliah bawah ni, tapi dia terselect yang duha. Okay, ni berlaku sebab kita punya duha, orang kata layer duha ni, dia berada di atas layer kuliah, jadi agak susah lah untuk kita tekan yang kuliah ni. Dia ada dua cara, sama ada kita alihkan yang duha dulu, baru kita alihkan yang kuliah, ataupun cara yang kedua dengan kita dekat layer ni kita tekan terus. Kita nak gerakkan kuliah, jadi tekan kuliah, jadi kita boleh terus gerakkan lah. Sekejap. Tak boleh juga. Okay, tekan kuliah, tekan yang tepi ni dulu. Okay, beres. Lepas kita boleh gerakkan lah. Dan kita boleh besarkan. Alright. Biasa untuk tajuk, kita akan gunakan, biasalah untuk poster lah. Untuk poster biasa kita gunakan paling banyak 3 jenis tulisan lah. Tapi tengok kepada kita punya poster lah. Biasa 2, 3, 4 lah. Biasa 2, 3 ataupun 4 jenis font. Jadi yang ni kuliah okey. Duha kita akan tukar. Pergi dekat karakter atas ni macam tadi. Kita tukar. Kalau nak ambil Mons. Kires. Kuliah duha. Tukar warna kepada warna putih. Okay, betul. Kuliah kita nak berada di atas perkataan duha, jadi layer kuliah kita akan tarik pergi atas. Kuliah. Kuliah nak warna kuning, jadi warna kita tekan dan pilih warna kuning. Okey ke kuning? Okey, kuning. Lepas tu warna kuliah ni dia susah sikit nak nampak sebab dia punya warna dengan baju Ustaz tu macam lebih kurang. Jadi kita akan letak shadow lah supaya lagi jelas. Jadi nak letak shadow, dekat layer kita right click, ambil blend di option. Kita ambil drop shadow. Okay, kita akan nampak lah kita punya ni macam makin jelas lah. Kita tekan OK. Okay, perkataan duha. Nak letak shadow juga, jadi right click, kita ambil blend di option. Kita ambil shadow, boom. Dia akan jadi yang kata nampak lagi jelas lah tulisan kita tu. Nak adjust dia punya size, boleh adjust dekat sini lah. Okay. Sekejap, ni sikit. Okay, beres. Biasanya kalau dekat kita punya tajuk, untuk orang kata tajuk ni, biasa kita letak dia punya efek tu banyak sikit lah. Bukan sekadar letak shadow, biasa kita letak ni juga ni. Apa nama ni? Beaver and emboss. Kita akan tengok dia punya perbezaan dekat tulisan ni. Tu sebelum, ni selepas. Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Kita punya tulisan tu akan nampak makin 3D lah ataupun makin timbul lah. Ni bukan 3D, ni macam dia naik sikit lah. Jadi nampak orang kata cantik sikit lah. Okay. Next, kalau nak letak stroke ke apa boleh letak je. Kalau nak tak nak. Okay, untuk soalan yang kedua, macam mana kita nak buat gradient dekat tulisan? Boleh buat juga dekat tulisan. Macam tadi kita buat gradient dekat background. Ni dekat tulisan. Okay, sini kalau antum perasan dia ada satu ni, gradient overlay. Tekan gradient overlay. Untuk gradient ni kita boleh tekan lah. Tekan dia punya warna. Jadi dia punya option sama saja macam tadi. Kita boleh pilih warna apa yang kita nak. Oh, okey juga warna hijau. Sekejap. Kita scroll dulu. Untuk pemilihan warna, yang ni pun kena faham juga ni. Sekejap, nanti Ana tunjuk.
Ambil yang hijau tadi lah, hijau tadi macam okey. Hijau tadi. Kurang jelas, kita naikkan dia punya ni sikit. Okay, boleh lah. Okay. Ni cara untuk kita buat kata gradient pada tulisan lah. Dan sini kita boleh ubahlah dia punya angle, macam mana kita punya gradient tu, sama ada bawah ke atas ataupun kiri ke kanan, kanan ke kiri. Gitulah, kita boleh ubahlah dia punya angle ni. Tapi kalau anak-anak dah cantik dah hasil macam ni, okay, jadi kita tekan OK. Ni cara yang biasa kita gunalah. Dan ada cara yang lagi orang kata lagi advance, iaitu kita menggunakan layer. Ni cara yang lagi advance lah. Kita tekan tulisan kita, kita buat new layer, boom, dah ada layer, kita tekan alternate dekat keyboard, boom, jadi gitu. Jadi kita boleh melukis lah atas layer atas ni dan dia akan secara automatik gambar dia akan pergi kepada gambar bawah ni. Contoh, kita nak gunakan brush, Ana menggunakan warna putih. Jadi Ana boleh, kita kena offkan yang ni dulu. Okay. Contoh Ana nak buat warna biru juga. Okay. Kita buat warna biru. Buat satu lagi layer. Ana nak warna hijau mungkin. Kita kurangkan kita punya ni. Okay, jadi macam itulah. Maksudnya kita boleh melukis atas kita punya tulisan ni. Lepas tu mungkin ada yang tanya macam mana kalau kita nak letak gambar dalam tulisan. Okay, itu sama juga. Dia punya konsep. Contoh nak ambil gambar, okay, gambar ni. Tekan dan tarik masuk Photoshop. Okay, pastikan gambar ni berada di atas layer kita lah. Lepas tu tekan je alternate. Boom, secara automatik gambar tadi dia akan ikutlah bentuk tulisan yang ada dekat bawah ni. Kuliah duha. Boom. Alright. Ni adalah beberapa teknik lah cara untuk kita edit kita punya tajuk. Tapi Ana tak suka sebab nampak terlalu crowded, jadi Ana delete balik. Yang ni pun delete balik. Nak warna putih saja, okey. Macam ni saja. Yang ni pun macam tak nak je. Okey, beres. Kita minimalkan kita punya penggunaan efek tu. Okey. Sini gerakkan ke kanan. Ni gerakkan ke kanan. Okey. Kita dah ada gambar ustaz, dah ada gambar tajuk. Kalau nak besarkan lagi, boleh besarkan lagi lah kuliah ni. Okay, apa lagi kita nak? Untuk info yang bawah ni pun orang kata boleh letak je. Sekejap Ana copy yang kelas kita pada hari ni. Macam contoh hari bila, pukul berapa tu, yang tu boleh letak bawah tu saja. Sekejap. Okey. Tekan T. Tekan dan tarik. Ctrl V. Ctrl A. Tukar tulisan jadi Mons. Kita ambil yang ni. Tukar warna daripada kuning kepada warna putih. Dia punya kedudukan sebelah kiri kan dia. Okay, beres. Oh, ajuk. Jadi tajuk. Kita samakan dia punya titik. Cing. Yang ni ke kanan sikit. Okey, beres. Kalau kita nak, contoh dalam kita punya tulisan ni, nak 2-3 warna, contoh macam yang ni. Kita orang kata select je perkataan yang kita nak tu. Contoh yang ni tajuk, nak pergi tepi ni, bertukarlah warna yang kita nak. Contoh kuning, nak yang bawah ni pula warna kuning juga. Okey, boom.
kuning dan kuning. Okey. Apa lagi kita nak letak dekat kita punya poster? Apa lagi yang kurang Logo mungkin. Logo anda dah ada, tekan dan tarik. Ni logo ni lah. PMH lah yang Shah Alam tu. Tapi sama je dia punya ni penggunaan. Nanti antum letak yang PRM punya. Letak dan tekan right. Kita delete dia punya warna background ni. Ada satu lagi cara yang senang, iaitu kita menggunakan eraser tool. Eraser cuma kita ambil magic eraser tool. Macam yang tadi kita guna magic selection. Sekarang kita guna magic eraser tool. Tekan sekali. Okey. Tekan sekali lagi. Home. Sorry. Kita ambil continue. Home. Dia akan hilang lah yang warna putih dekat tepi tu. Alright. Apa lagi nak ajar? Okey, tulisan. Okey, sekejap. Tadi ada soalan tadi tu pasal apa? Baju Nak ubah baju adik tu ke baju warna lain. Okey, boleh? Kita ajar yang tu dulu sebelum anda masuk kepada tulisan. Macam mana kita nak dapatkan tulisan yang cantik. Okey, kita pergi pada gambar adik tadi. Adik tadi kat mana? Dekat download. Okay, kita ambil gambar adik ni. Okay, teknik ni orang kata bagus untuk mereka yang tak ada banyak baju. Dia ada baju warna merah, lepas tu dia nak masukkan dalam poster warna hijau, jadi dia nak tukar baju dia tu jadi warna hijau juga. Jadi inilah cara dia. Okay, cara untuk tukar warna baju ataupun warna necktie biasanya kalau perempuan warna tudung. Okay, kita tekan layer ataupun gambar kita nak. Pergi kat adjustment yang macam saya bagi tahu tadi, adjustment untuk kita adjust kita punya warna dekat gambar kita lah. Kita ada ni atas sekali brightness untuk kita orang kata banyakkan ataupun terangkan kita punya alhamdulillah kita punya gambar. Next kita ada ni hue and saturation. Inilah yang kita gunakan untuk kita tukar warna. Okay, dekat hue ni kita boleh gerakkan dia punya segitiga bawah ni mengikut apa yang kita nak. Contoh warna asal dia adalah warna merah, kita gerakkan ke kanan kita akan dapat warna oren, warna kuning, warna hijau, warna biru. Ke kiri kita akan dapat warna purple, warna biru, warna turquoise. Okey. Contoh kalau kita nak tukar pada warna apa? Tadi merah. Turquoise, ada ke turquoise? Okey, boleh. Okey, warna turquoise. Jadi kalau antum perasan, kita nak baju je yang bertukar, bukan sekali yang muka dia sekali. Okey, ni sebelum ni selepas kita dah apply Okey, nak orang kata tutup mata, tekan sini lah. Kita akan tutup mata ataupun unapply kita punya effect tadi. Okey, jadi untuk kita apply dekat baju saja, kita kena buat selection. Ni antara cara ataupun penggunaan selection yang kita belajar tadi. Saya tutup dulu yang ni. Okay, kita kena buat selection. Kita nak ubah tu warna apa? Warna baju ke warna muka? Kalau nak ubah warna baju, kita kena buat selection pada baju lah. Jadi kita pergi pada yang tadi. Kita ambil quick selection. Jangan ambil ni, jangan ambil object selection. Kalau object selection dia akan select baju sekelilingan muka sekali. Sekarang ni kita nak buat baju saja, jadi kita guna quick selection. Jadi kita select lah kita punya baju. Adik ni punya baju. Boom. Okay, sekarang dengan tangan dia select, jadi kita delete balik, tekan delete ni. Boom. Okay, beres. Pocket ni kita nak kekalkan warna kuning. Okay, beres. Apa lagi? Oh, ni bawah ni. Sikit. Nak tambah. Okay, tambah. Alright. Okay. Sekarang kita dah ada selection kepada kita punya baju adik ni lah. Jadi kita pergi balik kepada kita punya effect, daya effect. Tepi ni, antum akan perasan dia ada satu petak warna putih. Okay. Petak warna putih bermaksud benda tu kita nampak.
Jadi yang kita nak nampak baju adik ni. Jadi kita kena delete yang lain lah. Jadi dekat kita punya ni, badan adik ni kita right click, kita ambil select inverse. Sekarang dia akan select selain daripada baju saja. Lepas tu kita gunakan eraser ataupun guna brush tool, pastikan warna hitam. Lepas tu kita ni lah warnakan kita punya gambar ni. Boom. Besarkan sikit, lagi laju. Okey. Antum akan nampak dekat tepi ni, dia akan bertukar lah. Yang kita select tadi, dia akan jadi warna hitam. Okey. Ana ni disable. Okey, ni sebelum kita buat selection. Ni bila kita dah buat selection. Okey. Kalau nampak dia ada warna merah sikit-sikit tu, nanti antum colorkan balik lah. Colorkan warna biru. Warna putih. Dia ni, tepi ni dia boleh main warna putih dengan warna hitam saja. Warna putih apa yang di-apply, warna hitam apa yang tak di-apply lah. Jadi, right click. Nanti antum buat lah ni. Colorkan balik yang tepi-tepi ni. Yang mana nampak orang kata kurang memberangsangkan tu, nanti buat balik. Jadi itulah cara dia. Jadi kalau dah macam ni, antum boleh tukar balik dia punya warna. Kalau nak tukar warna merah balik ke orange ke, boleh je dengan kita gerakkan toggle ni. Samalah untuk tudung, untuk necktie, dia punya cara sama saja. Bila kita dah apply adjustment warna, hue, kita kena pastikan kita buat selection. Bahagian mana dekat poster tu kita nak suruh dia ubah warna. Alright. Okay, kita dah masuk pukul 11. Jadi Ana rasa apa yang Ana boleh ajar lagi dalam masa setengah jam ni, mungkin macam mana kita nak download font yang cantik dan buat tulisan dalam Jawi. Apa lagi boleh ajar? Yang senang sikit. Okay, yang tu dulu. Ana akan cuba untuk ajar dua tu dulu. Cara untuk kita download font yang cantik dan cara untuk kita buat tulisan Jawi lah dekat Photoshop ni. Alright. Ana delete balik gambar adik ni sebab kita tak nak. Okay, beres. Okay. Macam yang antum nampak, kuliah duha. Tulisan ni agak orang kata menyelah lah. Duha ni kita besarkan ataupun okay, lagi cantik. Okay. Kuliah duha lah. Okay. Kalau antum cari tulisan ni dalam komputer, biasanya tak akan jumpa lah sebab tulisannya Ana download daripada internet. Dan untuk pengguna Photoshop, kita sangatlah orang kata disarankan jangan menggunakan tulisan yang dah sememangnya ada dekat komputer kita. Sebab tulisan tu dah digunakan oleh orang yang lain lah, orang awam yang tak gunakan Photoshop, seperti mereka yang gunakan Microsoft Office dan sebagainya. Jadi kalau kita guna tulisan yang sama je dengan mereka, jadi orang kata tak ada nampak special dekat kita punya poster. Jadi kalau macam Ana kuliah, ni adalah tulisan yang kita download lah. Jadi nampak kelainan lah kita punya poster daripada poster orang lain. Okay. Jadi cara nak download tulisan, kita pergi saja dekat Google. Nampak ke? Okay, nampak. Okay. Dia ada banyak orang kata laman web yang kita boleh akses untuk kita download font. Tapi kebiasaannya Ana akan pergi pada Dafont, D-A-F-O-N-T. Dafont, ambil yang paling atas. Okay. Di sini adalah salah satu laman web yang cantik lah untuk kita download font. Kalau laman web lain, antum tekan je font download free. Jadi antum akan nampak lah ada macam-macam lagi orang kata laman web. Kita ada 101 free font popular. Ni, okay. Ni antara laman web yang kita boleh buat lah. Boleh buka untuk kita download font lah. Ni lagi.
Di atas Antum lah nak guna yang mana. Tapi Ana biasa guna Dafont saja, tapi kalau nak explore yang lain pun silakan. Sama saja. Okey. Ni adalah laman web untuk kita download font. Okey. Kita akan tengok ke bawah. Ni adalah yang orang banyak download lah. Okey. Ni adalah dia punya jenis-jenis font yang kita nak. Contoh kita nak jenis kaligrafi, tekan je kaligrafi. Okey, bawah ni adalah jenis tulisan kaligrafi yang adalah. Okey, kalau kita scroll ke bawah kita akan tengok dia ada page 1 sampailah page 151. Jadi orang kata boleh pilih. Kalau Antum rajin, Antum carilah. Kalau satu page ni ada 20, darab 151, dah berapa page, dah berapa font dah ada untuk kaligrafi sahaja. Jadi banyaklah font dekat sini. Jadi Antum ambil satu masa untuk Antum explore kartun ni macam mana, komik ni macam mana. Lepas tu Antum pilih yang kalau Ana pilih ni, kita sortkan popularity. Lepas tu inilah kita akan tengok 3 page yang pertama sahaja. Lepas tu kalau rasa berminat, download siap-siap. Nanti bila kita nak gunakan Photoshop, tak perlulah kita nak download lagi. Akhirnya sekali buat saja. Okey. Contoh kalau Ana nak ambil sans serif, okey. Kita tengok macam mana. Alright. Okey, jumper macam okey. Okey, jumper okey. Okey, contoh kalau Ana nak download font ni, kita pergi saja belah kanan ni, tekan je download. Boom. Lepas tu tekan download. Antum mungkin tekan download kat bawah ni lah. Okey. Bila dah siap, Antum pergi dekat file download Antum. Macam mana Ana letak dekat apa ni? Compress. Ni jumper. Okey. Ni adalah font yang Ana download tadi lah. Okey. Okey, kalau Antum perasan, Ana download satu font je, tapi yang keluar ada banyak font. Ni antara dia punya option lah. Satu font tu dia boleh guna untuk banyak jenis font. Jadi kalau biasanya, kalau banyak macam ni, macam ni? Oh, tak ada sini. Okey, Ana akan install semuanya, iaitu dengan kita extract kita punya file ni, right click, ambil extract supaya lagi mudah. Extract file. Okey. Dekat jumper, kita pergi dekat J jumper. Okey. Jadi kita boleh select semua ni. Dan kita boleh right click, lepas tu tekanlah install for all user. Nanti dia akan install semua font kita lah secara orang kata cepat. Sekejap, Ana ada call, jadi Ana left kejap. Okay, Assalamualaikum. Okay. Sorry. Ada orang kata emergency call tadi daripada bos, jadi itulah.
Okay, jadi itulah cara untuk kita download dan install phone lah. Tapi biasanya kalau phone tu jenis tak ada family ataupun tak ada jenis lagi dalam phone tu, biasa kita tekan macam ni je. Kita buka, tekan dan tekan je install atas ni. Ni kalau ada satu dua lah. Tapi kalau ada jenis banyak macam ni, kita akan extract dululah supaya kita tak perlu tekan satu-satu. Alright. Jadi dia akan automatic masuk dalam kita Photoshop, dalam kita punya Photoshop. Jadi contoh yang ni, tulisan duha ni, kita search je atas ni. Macam tadi jumper. Okey. Ya, antum nampak dah. Okey. Contoh yang jumper tadi, JUMPR. Okey. Antum akan ada banyak dia punya jenis. Sebab ni lah yang kita install tadi. Kita install banyak jenis, jadi banyaklah yang kita dapat. Ada yang jenis orang kata tebal sikit, ada yang jenis tak berapa tebal, ada yang jenis nipis. Tapi tulisan tu tulisan sama. Okey, itulah yang berlaku bila kita install family. Lagi perform lah dia punya ni font. Alright. Yang ni pun sama, antum boleh je pilih daripada internet dan orang kata download dan terus gunalah. Alright. Next berkenaan mengenai tulisan Jawi. Macam mana nak tulis Jawi Okey. Untuk menulis Jawi dalam Photoshop, dia agak orang kata tricky sikit lah. Ada laptop boleh buat, ada laptop tak boleh buat, ada laptop kena buat setting macam ni dulu. Jadi dia agak complicated untuk anda terangkan. Cuma kalau antum nak belajar macam mana untuk buat tulisan Jawi, antum pergi saja dekat YouTube. Nanti dia akan tolong terangkan lah. Anda nak terangkan cuma benda tu tak sama setiap laptop, jadi takut anda terangkan pun takut benda tu jadi lain Okay. How to use Arab in Photoshop. Okay. Jadi antum boleh tengok sini lah macam mana cara dia set, macam mana cara dia buat option-option untuk dia buat tulisan Arab lah. Sebab biasanya kalau kita buat tulisan Arab dekat Photoshop, contoh kalau anak buat kalau anak buat T, kita tukar bawah ni, biasanya tak jadi, tapi kita cuba tak. Takut kok jadi. Okey, dia jadi macam tu. Kita boleh tulis tapi tulisan tu tak akan bersambung lah. Jadi ni tak jadi Arab ni jadi apa ni? Okey. Jadi dia ada beberapa option dia lah yang kena tekan atas ni dekat dia punya bawah lagi ni sepatutnya ni. Preference, lepas tu type apa semua tu nanti antum boleh explore yang tu. Cuma cara senang dan cara yang anda guna bagi tak orang kata complicated kan cara, kita pergi pada laman web. Maksudnya kita guna font daripada laman web tu terus. Kita type Arab font ARB Allah. Dia tukar bahasa kita kepada bahasa Melayu balik. Okay. ARB FONT. Ni salah satu laman web yang agak orang kata perform lah untuk buat tulisan Arab. Pergi sini. Biasanya kita tak ada lah tulis Arab. Kita biasanya tulis Jawi lah untuk menampakkan kita ni persatuan Islam. Jadi poster kita tu lagi orang kata nampak cantik lah. Sebab tulisan Arab ataupun Jawi ni dia seperti orang kata pencantik untuk poster kita sebenarnya. Okay, contoh ni poster ataupun font yang ditawarkan. Macam lebih kurang sama je. Kita pergi atas ni. Okay, ni adalah laman web bahasa Arab. Kalau antum fahamlah. Kalau tak macam mana kita akan translate atas ni. Tekan je translate, ambil bahasa Inggeris lah. Jadi dia akan tolong kita translate. Jadi kita tekan yang best font. Allah apa ni? Bahasa Arab. Okay, Grammarly. Translate dulu. Best font. Okay, jadi kita tengok ada tak yang kita berminat. Biasanya tulisan Jawi ni kita tak ambil yang tebal sebab kita punya tulisan tebal tu kita dah fokus pada ni lah, kuliah duha ni. Cuma kita nak juga ada tulisan Jawi tu dalam kita punya poster. Nak ambil yang mana tak nampak macam okey. Okey, yang ni okey. Create design. Okey,
Untuk tulis bahasa Jawi, dekat sini kita boleh tekan ni lah, on screen keyboard. On screen keyboard. Okay. Lepas tu kita set bahasa bawah ni daripada English kepada Arab. Dia akan bertukar lah. Jadi kita boleh tulis lah kuliah duha. Kuliah duha. Ataupun cara lagi senang, ataupun kita tak nak tekan satu-satu sebab ada, orang kata ada masa tajuk program kita tu panjang. Jadi kita tak naklah tekan satu-satu kan. Jadi kita suruh je Google ni translate terus. Bumi tu Jawi. Bahasa Arab. Okay. Bumi tu Jawi. Jawi. Mana satu? Okey, ni. Ini laman web untuk kita tukar bahasa Rumi kepada Jawi lah. Macam tadi kita punya ni adalah kuliah duha. Tulis saja kuliah duha. Kita tekan convert. Jadi dekat sini kita copy, pergi masuk sini, kita paste kuliah duha. Okey, settle. Tadi macam lain je tulisan ni. Ya, kita back balik. Ini lain lah. Ni create design. Okay, boom. Kuliah duha. Gitu kerja duha. Ya ke? Macam pelik je. Okay, tak apalah. Ni contoh saja. Okay, nanti antum ni balik lah, tengok balik. Okay, lepas tu, lepas kita dapat bentuk ataupun font yang kita rasa cantik macam ni, okay lah, boleh lah, cantik lah. Jadi biasanya anda akan gunakan snipping tool. Snipping tool. Kita akan, inilah screenshot sahaja. Boom, copy. Save, masuk dekat desktop boleh. Jadi dekat Photoshop ni, kita buka ruangan desktop. Masa mana? Desktop, kita cari balik. Mana. Okey ni. Kan dah masuk. Bila masuk macam tadi dia ada warna putih, jadi kita gunakan eraser untuk lagi mudah, eraser. Tekan sekali, tekan OK. Pastikan dia continue, tak ya, sebab kita ada warna putih dalam ni. Boom, jadi semua warna putih dia akan delete secara automatik. Okay, lepas siap macam ni kita, kita boleh gerakkanlah kita punya tulisan ni, anak letak bawah ni. Nak warnakan dia sama macam tadi, kita right click, ambil blending option. Kita boleh gunakan dua warna ataupun boleh gunakan satu warna. Kalau anda nak guna satu warna sahaja, kita nak minimaliskan dia. Warna kita akan ambil macam yang atas, iaitu warna kuning. Ataupun kita boleh select lah, tekan warna sini. Boom. Agak suram, kita letak shadow. Okey, cantik. Okey. Tulisan agak besar, kita kecilkan dia. Kuliah duha. Boom. Okey lah. Siap. Satu kuliah bahasa Melayu, tulisan, bahasa Arab siap. Okey, contoh. Nak cantikkan lagi kita punya tulisan ni. Daripada warna kuning kita ada ni. Kita buat macam tadi. Kita warnakan dia. Kita warna kuning, ambil eyedropper betul. Pilih warna kuning, tekan brush. Besarkan brush. Kita warnakan warna kuning. Kita tukar warna satu lagi, ambil warna orange. Jadi kita besarkan brush. Boom, kan gitu. Kita gunakan. Okey. Lagi nampak emas lah kat situ. Okay, jadi itulah cara dia untuk kita buat tulisan bahasa Rumi, Jawi, ada 2-3 tulisan
Dan kalau belakang ni kalau kita nak letak contoh background yang lain boleh juga. Contoh kalau anda ambil back boom, kalau ada soalan boleh tanya. Oh, ada soalan. Tulisan boleh bengkokkan, boleh? Nasib baik tanya. Dah lupa dah tu. Ingat, tak teringat untuk ajar. Nanti boleh. Benda tu boleh buat. Contoh kita ambil gambar ni je. Right click. Okay. Ni cara nak ambil gambar daripada Google. Dia ada banyak cara. Tapi cara yang paling senang dan paling sharp, sama ada kita boleh tetapkan terus, tekan tools. Masa kita nak search, tekan size, kita ambil yang besar terus. Kalau macam Ana ni, Ana nak buat sebagai background, jadi tak apa gambar tak besar pun. Okay, ada orang dia jenis right click, save as dan sebagainya. Ada yang jenis tekan dan tarik masuk desktop, lepas tu baru masuk Photoshop. Cara Ana, kita right click saja dan kita tekan copy image. Masuk Photoshop, kita tekan Ctrl V untuk dia pastekan image tu. Ni lagi senang lah. Jadi kita boleh besarkan dia. Kita nak letak sebagai background, jadi kita tekan dan tarik masuk ataupun ke bawahkan dia. Okay. Tapi nak bawah lagi, kalau kita bawahkan lagi, dia akan berada di bawah yang warna pink. Kalau kita ataskan sikit, dia akan tutup warna pink. Jadi kita boleh, orang kata, blendkan kedua-dua ni dengan kita tukar mode dia lah daripada normal, kita cuba try lah. Ke bawah sikit. Macam mana yang nampak okey. Ni macam okey. Lighten. Okey, kita bawah lagi. Okey, ni pun okey juga screen. Ke bawah lagi kalau ada yang lagi okey. Ni pun okey. Sebelah kita guna screen dah. Okey, kita guna screen. Dah ada kita punya background. Tapi background kita ni, dia merupakan hak lah, orang kata nampak sangat lah kita edit tu. Jadi kita akan delete yang bawah-bawah ni. Macam Ustaz ni, maksudnya kita akan blurkan dia. Jadi tekan kita punya background. Gunakan eraser tool, pemadam biasa. Setkan dia punya ni kepada yang blur-blur. Jadi kita padamlah bawah ni. Okay, dah siap kita punya poster. Boom. Okay, soalan tadi. Tulisan tu boleh dibengkokkan ke tak? Macam melengkung. Boleh. Kalau ada soalan boleh tanya terus sebab kita dah habis dah sepatutnya ni. Okay, maksudnya Ana dah habis pengajian untuk yang basic. Kalau ada soalan boleh tanyalah, nanti Ana jawab terus. Okay, nak melengkungkan tulisan. Kita contoh kuliah ni. Tak best kuliah ni sebab dia pendek sangat. Contoh Ana buat yang baru, tulisan baru, tekan T. Kuliah. Ya. Kuliah. Oh, kita buat nama Ustaz. Ustaz Ahmad Dusuki. Okey, ni ada tulisan kita. Kita buka dia punya ni. Font bebas. Okey, warna ambil warna putih boleh kot. Putih. Lepas tu kita dropkan shadow, right click, ambil blending option. Dropkan shadow. Kurangkan sikit shadow. Okey, beres. Ada nama Ustaz, kita nak lengkukkan ataupun melengkungkan nama Ustaz boleh. Cara dia adalah dengan kita tekan gambar Ustaz ni, nama Ustaz ni. Okey, kita select yang mana kita nak melengkungkan dia, tekan atas ni. Dia ada T dan dia ada macam satu garisan melengkung. Tekan yang tu. Jadi kita boleh pilih lah, kita nak melengkung macam mana. Macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke. Okay, contoh biasa kita guna yang ni lah. Dan kita boleh tukar lagi lah dia punya ni. Kelengkungan dia tu sama ada nak ke bawah ataupun ke atas ataupun sikit saja. Okay, macam tu dah okay kot. Okay, nice. Settle. Kita tekan tick atas ni.
Lepas tu kita boleh gerakkan lah. Macam ni kita boleh buat dia ke tepi. Ustaz Ahmad Dusuki. Nak cantik kita warnakan yang tengah ni warna kuning. Ustaz Ahmad Dusuki. Kita lengkungkan sikit lagi lah. Sini supaya dia kata alright. Ustaz Ahmad Dusuki. Beres. Okey, boleh buat macam lain lagi tak dia punya tulisan? Boleh? Contoh, kita ambil perkataan sekejap lagi. Contoh nak buat kuliah duha. Okey, duha ni kita besarkan. Kita jarakkan. Dulu. Alright. Contoh ni tulisan kita. Nak buat bawah ni. Okey, tekan tulisan kita ni beberapa cara lagi lah untuk kita edit tulisan ni. Macam tadi untuk kita buat melengkung, ni untuk kita tukar perspektif lah untuk kita punya tulisan. Okay, tekan tulisan, tekan edit, tekan transform. Jadi kita ada beberapa lah, kita ada scale, ada rotate, ada screw. Jadi boleh cuba lah satu-satu. Contoh yang ni yang screw, dia untuk kita ni lah jadikan dia kata apa? Gitu, dari ke bawah. Gitu. Allah, ada orang call sekali lagi. Ana serahkan sekali lagi pada pengurusi kejap. Ana ada panggilan call jap. Sorry. So insyaAllah apa ni, sebab Ustaz pun dah cakap kan, so kiranya ni dah start Q&A session. So apa-apa soalan boleh lah terus letak dekat soalan apa ni, dekat chatbot tu, untuk nak kita kata apa, nak cepatkan masa lah. Lepas tu untuk sambil-sambil tu bolehlah kot kita minta macam feedback sikit lah, 1 sampai 3. Setakat yang Ustaz mengajar ni faham, memang betul-betul faham ke, separuh-separuh ke, ataupun tak faham langsung. Bolehlah 1 untuk paling faham, and then 3 kira paling tak faham. So insyaAllah nampak ramai yang faham. So bolehlah back kepada apa ni, soalan yang antum semua nak tujukan. Tanya je apa ni kalau tak faham apa-apa, sebab apa ni, kalau terlintas apa-apa pun tanya je, sebab dalam Photoshop ni apa ni, dalam Photoshop ni memang banyaklah kena belajar. So kalau apa-apa terlintas tu boleh je tanya macam tu. Alright. Okay, maaf tu tadi sebab ada emergency sikit. Sebab sekarang ni Ana sebenarnya ada program satu lagi. Program pasti dia ada buat apa nama, pertandingan secara online lah, Alam Ria. Jadi tadi ada orang kata Ana lupa nak masukkan poster peserta. Jadi itulah AJK tu tanya. Dia kena left kejap. Okay,
Jadi ini adalah yang Ana kata tadi, apa, kita nak ubah perspektif macam ni, kita nak lengkungkan dia. Okay, nak jatuhkan dia ke atas macam tu ke, antum boleh buat lah mengikut apa yang antum nak. Okay, next kita ada apa lagi? Kita ada skill ni rasa biasa je ni. Dia just besarkan atau kecilkan sahaja. Kita ada rotate pun macam biasa. Kita ada warp. Ni macam ni. Sorry. Okay. Dan kita juga ada jenis yang lain lah, macam perspection. Kalau kita nak orang kata buat macam tu ke, buat macam tu ke, nampak dia lagi orang kata 3D ke, antum boleh buat lah mengikut orang kata idea antum sendirilah nak buat bentuk tu jadi macam mana. Jadi benda tu boleh dibuat lah dengan tekan tulisan kita, tekan edit dan tekan lah apa yang antum nak buat. Nanti boleh orang kata boleh explore lah apa maksud ke semua ni. Kita ada free transform, puppet work dan sebagainya. Okay. Next nak ajar apa? Dia ada banyak lagi benda nak boleh diajar. Cuma benda ni orang kata kenapa salah satu ni? Okay, jelas. Syak ada cara nak bagi syak balik. Okay, baru nak beritahu ni. Contoh dia, apa yang kita boleh buat biasanya kalau background macam ni, biasa kita akan blurkan dia sebab kita tak nak background tu lagi orang kata lagi sharp daripada gambar ustaz kita. Macam gambar ni ustaz kita okey lah, dia sharp, tapi ada waktu gambar ustaz bagi gambar yang tak berapa sharp, jadi kita tak boleh buat background tu terlalu sharp melebihi gambar ustaz, nanti akan tenggelam lah gambar ustaz tu. Jadi kita boleh blurkan dia, sama ada kita gunakan aplikasi blur dekat tepi ni. Ada ke blur? Rasa ada. Ni ada. Ni blur tu. Jadi kita boleh orang kata blurkan dia, tekan je. Ataupun cara satu lagi dengan kita sekat-sekat pula. Okay, dengan kita guna atas ni filter, kita ada blur, kita ambil Gaussian blur. Ni ada blur yang lain lagi, antum boleh kata explore lah yang lain ni. Gaussian blur. Jadi kita boleh adjust lah kita punya blur. Antum tengok ni background dia. Tu kalau blur yang banyak, ni sikit. Ni kalau yang tak blur, yang gambar asal. Jadi tengoklah kesesuaian antum nak macam mana. Macam ni okey, sebab kita tak nak fokus pada background. Okay, next macam soalan kita, ada yang bertanya kalau gambar yang kita download tu tak berapa sharp, ada cara tak nak bagi sharp balik? Boleh. Gambar yang tak sharp kita boleh pergi pada filter, kita pergi ambil sharpen. Alhamdulillah. Sharpen ya, kita boleh reducekan shade kalau gambar tu jenis yang goyang, boleh sharp more dan sebagainya lah. Antum boleh tengok sini. Ataupun nak orang kata lagi jelas penjelasan tu, sebab sharp ni dia lagi rumit daripada nak blur. Blur tu senang saja. Nak sharp ni dia kena tambah 2-3 layer untuk jadikan dia betul-betul sharp. Sebab ada jenis kita buat sharp tapi terlalu banyak noise, dia akan keluar noise lah. Jadi antum pergi dekat YouTube, how to make photo sharp using Photoshop. Okay, jadi dia ada banyak cara lah. Ni contoh daripada mata yang blur kepada mata yang betul-betul sharp lah. Okay, macam yang ni pun. Jadi antum boleh tengok sendiri lah, boleh belajar dekat situ. Macam mana cara dia ajar lah. Alright. Ada soalan lagi ke? Sebab Ana expect nanti Ana akan bagi file ni. Mana? Mana file tu? Kelas ni. Okay. Ana akan bagi file ni. Jadi Ana akan expect untuk antum buat macam ni lah. At least macam ni lah. Ada gambar ustaz, ada tulisan sikit, ada tulisan jawi. Lepas tu dia punya tulisan tu ada yang melengkung, ada yang ada shadow dan sebagainya lah.
sebelum kita masuk ke kelas ataupun sesi yang kedua. Sebab bila antum tengok anak buat, dia macam senang. Tekan tarik, tekan situ je. Cuma bila antum buat, antum akan mengalami banyak sangat masalah. Macam mana dulu pun bila anak tengok orang buat, dia nampak senang. Tapi bila kita nak apply, bila kita nak cuba, tak jadi. Padahal benda tu senang saja. Contoh, nak tarik gambar, tekan dan tarik saja masuk dalam Photoshop. Tapi kita buat tak jadi. Kenapa tak jadi? Jadi antum kena cuba dulu, dan kalau ada masalah nanti sebelum sesi kedua nanti boleh ceritalah apa yang berlaku dan kita akan cuba selesaikanlah. Okey. Ana rasa setakat tu saja yang untuk sesi pagi ni. Cuma sebelum kita tutup, sekejap nak tengok apa ada dalam folder kelas ni yang mungkin tak terajar. Ni dah buat. Okey, contoh poster. Okey, yang ni mungkin kita akan review juga petang ni. Ni antara poster yang dibuat oleh ni yang PMHI tu dengan yang Mahan Ana. Jadi macam mana Ana buat poster ni? Nampak macam okey je. Macam mana nak buat tulisan macam ni, macam mana nak buat macam ni lah. Jadi Ana akan cuba ajarlah untuk petang ni macam mana nak adakan tulisan tepi tu dia pusing sikit dan sebagainya. Ana akan cuba ajar petang ni. Kelas Photoshop ada apa lagi tak? Okey, untuk ni. Okey, ni pun lupa nak ajar. Ni beberapa efek ataupun gambar ni lah, gambar cahaya. Cara nak apply benda ni, antum tekan dan tarik je masuk Photoshop. Contoh ni. Lepas je masuk Photoshop, antum akan nampak dia akan ada background warna hitam. Untuk cahaya ataupun gambar api ke nanti, antum tak boleh gunakan eraser pemadam. Untuk antum padam lah. Nak ambil cahaya saja, tak boleh, dia tak akan jadi lah. Okay, nampak buruk lah. Antum tak boleh juga menggunakan object selection ataupun quick selection ataupun magic, tak boleh. Jadi cara dia adalah dengan antum tukar dia punya mode daripada yang biasa kepada screen. Antum cuba mana yang okey nanti, tapi biasanya kalau nak hilangkan background warna hitam, kita akan gunakan screen ataupun linear dash lah. Okay. Jadi kita dah adalah cahaya sikit kat situ. Kita besarkan cahaya ni. Okay. Contoh apa lagi kita boleh letak? Contoh kalau antum buat program yang orang kata agak lasak, mungkin boleh letak api. Fire. Okay, contoh api macam ni. Kita nak letak api. Boleh je mana-mana. Yang ni lah. Okay. Right click, tekan copy, masuk Photoshop. Ctrl V. Kita besarkan api ni. Tak kat bawah mungkin. Color mode dia apa? Daripada normal kita tukar kepada color dash. Okay, sekarang kita adalah gambar api bawah ni. Kalau nak letak lah. Okay, macam ni. Dia ada nampak macam partikel-partikel sikit. Okay. Jadi itu antaranya. Yang ni pun Ana akan bagilah untuk antum kalau ada yang nak guna. Nota ni akan bagi. Typografi ni antara yang antum boleh buat sebagai rujukan lah. Ni dia tak edit sangat. Dia hanya penggunaan font. Jadi antum boleh tengok font apa yang dia guna. Macam ni font biasa je. Lepas tu dia punya gradient yang cantik. Daripada biru kepada pink, purple dan sebagainya lah yang bawah-bawah ni sekaligus. Ni untuk internet apa ni? Okey. Ni pun boleh juga tunjuk. Ni biasanya untuk buat tajuk, biasanya kalau orang tak guna Photoshop, dia buat yang macam biasa saja. Dia buat satu font dan satu baris saja, biasa untuk orang yang tak guna Photoshop lah. Jadi bagi mereka yang guna Photoshop, biasanya dia akan tukar dia punya font daripada yang basic. Ni yang basic lah yang ada dekat Photoshop ataupun dekat komputer kita. Ni font antara yang
dah di-download. Agak berbeza dan agak orang kata menyelah sikit lah. Dan bila guna Photoshop, biasanya untuk tajuk ni kita tak buat macam ni lah, kita tak buat satu